Alright, welcome back year 5. Jam sudah menunjukkan pukul 9.28. So are you ready to continue? Adakah awak semua dah bersedia untuk sambung? Alright, let's continue with Captain America. Baik, hari ni Captain nak bagi awak semua tugasan yang melibatkan pernyataan affirmative. Okay, ini ada dalam buku teks kepada yang baru masuk, welcome, selamat datang. Kat mana tadi? Okey, dah 9.28. Okey, pernyataan affirmative ni adalah pernyataan positif. Perkataan negatif ni adalah pernyataan yang tidak. Maksud dia tidak ataupun bukan. Okey, muka surat dia adalah page 5 guys. Please open your textbook, page 5, affirmative and negative. Okey, untuk memudahkan kita punya pelajaran hari ini, awak akan rujuk dalam buku teks, tapi teacher akan pindahkan kita punya table affirmative dengan negatif ni ke dalam nota yang kita akan tulis dalam English 1. Okey. Kita buat satu page baru. Hari dan tarikh masih sama. Perkataan saja yang berubah. Tajuknya pun berubah jadi. Okey, dalam buku English 1 awak, sila tuliskan hari, tarikh. Please write down today's day, date 2nd February 2021, and also the title. Tajuk kita hari ini adalah affirmative and negative. Statement ke sentences? Statement tadi rasanya. Okay, ini tajuk dia Pernyataan yang betul dan yang salah ataupun tidak yang bukan. Okay, kalau teacher buat paparan saiz ni, semua orang boleh nampak ke? Maksud teacher dekat skrin tu boleh nampak dan salin tak? Boleh Clear? Okey. Kalau clear, teacher akan pindahkan nota daripada kita punya buku teks tadi. Hilanglah dia. Ni affirmative negative statement. Rasanya teacher kena patah balik ke sini. Sekejap Okey, sekarang teacher akan pindahkan ke dalam kita punya nota English 1. Kecilkan size, crop. Crop bahagian bawah pula. Alright. Okay, seakan cover dan tutup bahagian yang kita tak pakai dulu. Lepas ni baru kita buka Okey, semua orang dah tulis tajuk dah?
Okay, pastikan tajuk dah siap tulis sebab saya nak zoom in, saya nak besarkan yang ni. Baju hebat. Baju memang hebat, baju dia boleh tahan lah kan. Tapi tu lah, Captain America hari ni gemuk lah. Orang Captain America kena sado kan. Kamalia Ila said bye. Bye, thank you very much. Saya Haziq. Oh, Siti Farihani Haziq. Hi Haziq, good morning. Today I am Captain America. Kilat. Okay, yang dah siap tulis tajuk, kita akan sambung pembelajaran kita untuk penyataan negatif dan positif. Okay, so cara mudah nak ingat adalah affirmative ni, maksud dia adalah positif. Positif tu semua benda-benda yang baik-baik, yang ya, yang betul, yang bukan tipu-tipu punya. Yang negatif ni adalah semua penyataan yang ada perkataan no dengan not. So mana yang negatif? Cara nak kenal pasti dia adalah, kalau awak perhatikan kat sini awak perhatikan dekat kotak. Dalam kita punya kotak yang melengkung ni, kita ada perkataan isn't, aren't, they, he dengan not. Antara 5 perkataan ni, yang manakah penyataan yang negatif? Macam yang saya sebut tadi, negatif ni dia mesti ada no dengan not. So, teacher masukkan satu nota kecil kat sini. Negatif ni dia akan pecah kepada 2. Satu no, satu not. Dua-dua ni maksud dia tidak. No dengan not. Okay, kalau perhatikan kat sini, antara isn't, aren't, they, he dengan not, yang mana ada no ataupun not? Okay, teacher nampak dia dah jumpa, tapi ada berapa semua sekali? How many? How many? Let's count. 1, 2. Teacher, macam mana teacher tahu aren't ni ada not? Sebab kan dah belajar sebelum ni, aren't singkatan untuk are not. Sebab tu dia ada apostrophe atas ni. Apostrophe ni maksud dia singkatan. Sebut are not. Okay, itu kalau kita pecah kepada 2. Kalau satu macam ni kita sebut aren't. Macam nak sebut tu teacher? Okay, tengok mulut teacher. Aren't. Sebut are dulu, lepas tu tambah n't. Aren't. Aren't tu maksud dia tidak ataupun bukan. Okay, yang ini pun, kalau yang ni aren't maksud dia are not, singkatan untuk are not. Isn't ni singkatan untuk apa? Minggu lepas dah belajar, siapa ingat? Is not, very good. Is not pun maksud dia tidak ataupun bukan. Okay, so orang yang dah tulis tajuk tadi, dekat sebelah perkataan negatif ataupun dekat bawah dia, awak tulis nota sikit. Maksud dia adalah tidak atau bukan. No dengan not tu maksud dia tidak atau bukan. Okey, kita ulang balik. Daripada 5 perkataan ni, 3 perkataan adalah perkataan negatif. Sebab kita tahu perkataan negatif ni dia ada no dengan not, tidak. Isn't singkatan untuk is not, dia ada not. Aren't singkatan untuk are not, dia ada not. Not tu mestilah ada not kan? Okey, kepada yang tak nampak macam mana pembentukan perkataan isn't tu, kat bawah ni saya akan tuliskan dengan tulisan yang kecil. Okey, isn't dia adalah singkatan untuk is not. Dan aren't pula adalah singkatan untuk are not. Macam mana nak bezakan penggunaan dia teacher? Is untuk singular, satu. Are untuk banyak, itu sahaja. Kalau awak lupa, ingat are tu ramai, S tu seorang. Tu tips dia, clue dia, macam mana nak senang ingat. Are ada huruf R. Okay, bila ada huruf R, maksud dia
Ramai. R tu ramai. S tu seorang. Satu. Single. Singular. Okey, so tugas pertama awak adalah lepas tulis tajuk tadi, kotak ni salin dahulu. Isn't maksud dia is not. Aren't maksud dia are not. He dengan they ni kita dah belajar tahun lepas, iaitu dalam lagu I, saya, you, awak. I, saya, you, awak, we, kami, they, mereka. He, dia. She, dia. It, haiwan benda. They ni maksud dia mereka. Katalah kau dah lupa. Biasalah kan, dalam lama tak belajar, lupa. Teacher saya lupa. Tulis. They tu maksud dia mereka. Mereka. Mereka guys. He maksud dia lelaki. Okay dah. Teacher bagi masa 1 minit 30 saat untuk lengkapkan jadual yang ni dulu. Okay, teacher check kalau ada soalan Tiba. Oh, Arik Syabil masih join. Arik Syabil, thank you very much. Haziq baru datang ke? Saya dah lama dah sebab saya nampak nama Siti Farihah ni daripada awal tadi. Carry on Syamil, bye bye. Thank you Mr. Radi, thank you very much, goodbye. Tak tahulah ada Cikgu Radi masuk. Baju sehebat. Oh ni dah baca tadi. Saya lambat tak Darwis Ryan. Darwis Ryan tanya, saya lambat tak No, it's okay. Sebab kita baru start pelajaran tahun 5 ni. Okay, kepada Darwis Ryan yang baru masuk, teacher ulang balik. Affirmative adalah yang positif, yang baik-baik, yang bagus-bagus, yang betul. Negatif ni yang ada perkataan no dengan not, maksud dia tidak atau bukan. Dia negatif. Tidak. Okay. Alright. Mari kita pergi kepada dia punya pernyataan dan ayat di bawah. Okay, kalau awak perhatikan kat bawah ni, dia ada 3 pernyataan. Okay, yang pertama I'm, singkatan untuk I am ataupun maksudnya saya adalah. Okay, sebelah kanan kita ada from Oxford, daripada daerah Oxford. Oxford ni adalah tempat dalam UK. Kalau awak nak cari, awak boleh pergi ke Google, typekan Oxford map, dan dia akan tunjukkan awak dekat mana lokasi Oxford. Oxford terletak berhampiran dengan Haddington, Cowley, Stanford, Boars Hill. Negara dia adalah United Kingdom. Teacher, kenapa dia tunjuk Oxford? Kenapa dia tak tunjuk negeri dalam Malaysia? Sebab kalau awak ingat, masa tahun 4 kita ada belajar 5 jenis negara, 5 buah negara yang terletak di seluruh pelosok dunia. Merata-rata ada tempat dia kan. Okay, ni adalah negara United Kingdom. United Kingdom tu besar tau. Okay, dalam England, bawah ni ada satu tempat nama dia Oxford. Di sinilah terletaknya sebuah universiti yang sangat terkenal, iaitu University Oxford. Kalau tengok bangunan-bangunan dia sangat lama, sebab dia adalah tahun rasa 1500 sampai 1800 bangunan ni dah ada. Dah lama dah, bangunan ni memang dah lama dah. Okay, tengok tepi ni, kalau tengok gambar-gambar dia pun gambar bangunan lama. Dia bukannya baru dibina, dia dah lama dibina. Zaman dulu kita ada. So that is Oxford. Saya adalah daripada Oxford. Okay. Yang kedua, you're 12. Awak adalah 12 tahun. Ni ayat je kan, walaupun umur awak belum 12 tahun pun. Sebab darjah 5 sepatutnya 11 kan.
Umur awak tahun ni 11 tahun kan? You are 11 years old sepatutnya. Tapi penyataan ayat ni adalah you're 12. Singkatan untuk awak adalah 12 tahun. Okey, tempat kosong ni yang kita kena isi. Okey. Teacher, saya tak faham lah macam nak isi tempat kosong ni. Baik, teacher terangkan dahulu. Tempat kosong ni akan diisi dengan penyataan negatif. Okey, penyataan negatif ni kalau kita letakkan di bahagian hadapan, dia akan jadi soalan. Kalau kita letakkan di bahagian belakang, dia akan jadi penegasan kepada kata tanya. Okey, macam mana contoh dia? Okey, sebagai contoh, kalau awak tengok sini depan ni kalau awak tengok dia ada apostrophe S. Lepas tu dia ada penerangan she apostrophe S, it apostrophe S. Kalau awak tengok ni, semua ni adalah singular. So dalam singular, kata ganti nama untuk singular, I, saya, you, awak, we, kami, they, mereka, he, dia, she, dia, it, haiwan, benda. Dalam banyak-banyak senarai itu, ada 3 sahaja yang termasuk dalam kategori singular, iaitu he, she dengan it. So maknanya dekat ruang kosong ni kita kena tulis dah jumpa dah jawapan dia, he. Okay. So teacher tulis dulu, lepas ni baru teacher bagi masa untuk awak salin. Tapi kalau boleh masa tulis he ni rapat ke sini. So masa awak tulis nanti, awak tulis he apostrophe S. Teacher besarkan sikit supaya saiz dia sama. Okay. Okay. So kalau awak tengok, kita dah pakai he sebagai jawapan bawah ni kan. So apa nak buat? Biasakan kita potong mana jawapan yang telah dipilih. He dah guna, potong. Teacher pekatkan sikit dia punya okay, he dah potong. Okay, bawah ni cuba tengok we are, you are, lepas tu ada satu lagi kata ganti nama yang akan pakai are juga. So kalau awak tak boleh fikir dalam lagu yang kita belajar untuk kata ganti nama, I, saya, you, awak, we, kami, they, mereka, antara banyak-banyak yang plural tu, yang mana yang kita belum pakai, yang ada pilihan jawapan dekat atas ni? Cuba cari. We dah ada bawah ni. We tu kami, you pun dah ada. I mungkin dia pakai I yang atas ni. So I, you dengan we dah ada. Apa yang belum? Cuba tengok pilihan jawapan ni. Damia kata tak nampak Siap. Mungkin saya kena naikkan yang atas ni kot. Okay, kalau macam ni nampak tak Damia? Saya dah besarkan sikit. Nombor 3. Oh, nombor 3 belum. Sebelum letak jawapan lagi. Okay, jawapan sebenar dia adalah pilihan jawapan atas ni iaitu they. They maksud dia mereka. So kita pun salin they. T-H-E-Y apostrophe, tak payah sebab dia dah tulis apostrophe. Okay. So sebagai tugasan pertama awak, teacher nak awak lengkapkan kotak atas ini saja. Kalau tak nampak kotak tu, teacher akan buat kotak baru. Bring to front, send to back. Format, shape, fill, no fill. Shape outline merah. Weight tebal. Okey, awak perlu lengkapkan kotak warna merah saja dalam buku English 1. Sebenarnya aktiviti ni adalah aktiviti memadankan. Dia nak kita padankan
saya ke, awak ke, dia ke, ataupun mereka dan juga kami untuk ayat-ayat ni. Sebab kalau awak nak tahu, semua padanan adalah betul. Dia bukannya kena pilih, semua padanan adalah betul. Contohnya kalau nak cakap saya adalah daripada Oxford, kita akan tulis I'm from Oxford. Kalau nak cakap awak adalah daripada Oxford, you're from Oxford. Kalau nak cakap dia lelaki daripada Oxford, he's from Oxford. Kalau nak cakap dia perempuan daripada Oxford, she's from Oxford. Dan kalau nak cakap objek ataupun haiwan itu daripada Oxford, katalah awak ada bela haiwan apa yang daripada luar negara, kangaroo Australia, unta padang pasir Mesir, Oxford, haiwan daripada Oxford. Okey, katalah kuda belang, zebra. So zebra ni katalah awak ambil daripada Oxford, awak boleh gunakan kata ganti nama it's, sambung ayat from Oxford. Ianya adalah daripada Oxford. Okey, kalau nak cakap kami semua, so katalah kelas 5 besar ini semua orang daripada Oxford. Contoh. Awak semua banyak kerokan, tapi contoh awak daripada Oxford. Perkataan untuk kami adalah we are from Oxford. Kami adalah daripada Oxford. Teacher, kenapa your ada dua kali? Kalau awak perhatikan, atas ni your satu, bawah ni your satu. Yang atas ni untuk your yang awak seorang, bawah ni untuk your awak ramai. Sebab teacher dah ajar tahun lepas, you ni boleh jadi seorang, dia boleh jadi ramai. Okay, they are, mereka semua daripada Oxford. Maknanya semua padanan ni betul. Kita lengkapkan dulu pernyataan positif dia. Teacher, nak salin jadual color merah tu ke? Ya. Yang merah ini sahaja, yang bawah jangan salin dulu. Teacher bagi masa selama 3 minit untuk lengkapkan awak punya jadual ni. Cukup tak 3? 5 minit. Teacher cek jadual je jadual PDPR. So kalau sempat guys, kita akan buat kita punya RBT 10 sampai 11. Pukul 10 sampai pukul 11. Kalau lewat sikit mungkin 10 suku ke sampai 11 kan. Okay, patah balik kat tadi. So, kepada yang dah siap kotak ni dalam buku English 1, sila tuliskan done. Wih, Hafiz. Ryan Hafiz dah siap. Huyo. Wow, very good. Congratulations Ryan Hafiz, you are very good. I didn't think that you will finish very fast, but you are very fast. Okey, ramai yang dah siap. Ada komen daripada Azizah dan juga Siti Zaimah. Dan dah siap, Alhamdulillah, very good, congratulations. Yang NS tu tak nampak. N dengan S. N dengan S. N dengan S. Dan check. Yang ada tulis maksud. Yang ada tulis maksud N dengan S.
Kejap Damia, saya cari mana bahagian yang awak tak nampak tu. Yang tanda padahal banyak dah penerangan dia bagi tu, saya tak nampak juga. Yang ada tulis maksud, yang ada tanda merah, yang ada tanda merah ni kot. Ni saya tunjuk sebab kita nak potong ni kan. Ataupun kan kalau Damia tak nampak, Damia screenshot dekat screen tu, lepas tu hantar kat WhatsApp saya akan check dekat WhatsApp. Okey dah Alright, sikit lagi kita nak habiskan. Yang atas ni adalah pernyataan positif. Saya adalah, awak adalah, dia adalah, dia adalah, benda itu adalah, ataupun haiwan itu adalah, kami adalah, awak adalah, mereka adalah. Semua yang positif, yang pernyataan-pernyataan benar, pernyataan betul. Dia tak ada no, dia tak ada not. Tapi yang bawah ni semua mesti ada perkataan not. Mana yang kita boleh singkatkan, kita akan guna dia punya singkatan. Okay, tapi tak boleh lah tulis I'm not, semua not kan. Okay, kita tengok pilihan mana yang boleh not, kita letakkan not. Yang mana yang tak boleh, kita kena guna perkataan is ataupun are not. Is not ataupun are not. Okay, so you guys ready? Dah sedia dah? Okay, kita check WhatsApp jap takut ada soalan. Okey, awak tuliskan dahulu kotak bawah ni. Nanti teacher akan bagi jawapan dia. Sambil tu teacher nak jawab soalan beberapa orang murid kejap Alright, mari kita sambung untuk pernyataan negatif pula. Teacher akan zoom in bahagian bawah. Orang yang tak dapat tengok sini boleh tengok buku teks sebab dia adalah benda yang sama je. Okey, so kalau kita perhatikan kat situ, dia mulakan dengan I'm, ada ruang kosong. Lepas tu you mesti pakai aren't sebab you ni adalah plural. Kepada yang dah lupa kepada yang dah lupa singular dengan plural, kita akan buatkan satu kotak kecil kat tepi ni untuk bezakan yang mana singular, yang mana plural. Nak buat kotak kecil jadi besar pula guys. Kita kecilkan dulu, letak tepi, bawa ke bawah, kecilkan lagi, lepas tu kecilkan lagi. Baru zoom in. InsyaAllah nampak. Yes, baik nampak. Besar lagi.
Okey, untuk mereka yang dah lupa perbezaan antara singular, kata ganti nama singular dengan plural. Ini tak payah salin yang bahagian tepi ni, yang tepi belah kanan ni tak payah salin Ini penerangan saja. Alright, kata ganti nama untuk singular dalam lagu tu, kita akan mulakan dengan plural dulu. I saya, you awak, we kami, they mereka. Itu kata ganti nama untuk plural. Walaupun I ni satu, dia seorang, tapi dia masuk kategori plural. Okay, untuk singular pula, he dia, she dia, it haiwan, benda. Maknanya tiga ni je yang akan pakai kata kerja singular. Yang plural ni dia akan pakai kata kerja yang plural. Dia akan pakai are. Ini akan pakai is. Okey, jom kita tengok. So, katalah teacher nak buat ayat, saya tidak berminat untuk shopping, membeli belah. Saya tidak berminat untuk membeli belah. Okey, ayat dia akan jadi, I'm not interested. Saya tidak berminat. So, katalah ada orang tanya, kau minat tak main cricket? Kalau minat, jom lah join. Tapi dia kata, alamak, sorry lah, aku tak minat lah. Weh, kau minat tak main Mobile Legend? Weh, aku tak minat lah, aku biasa main badminton je. Macam tu. I'm not interested in shopping. Macam mana teacher tahu pilihan jawapan not ni ada? Sebab kalau awak tengok balik bahagian atas buku teks awak, dia ada pilihan jawapan not. Tidak. Okay, tapi dalam bahasa Inggeris, you tak boleh letak not. Sebab dia adalah plural, dia kena letak are dulu. You are not, singkatan dia jadi you aren't. Okay, baca dengan teacher You aren't very good. Awak tidak berapa bagus ataupun berapa baik. Sebab apa you ni pakai are? Sebab dia duduk dalam plural. So, semua yang plural ni akan pakai are. Semua yang singular ni akan pakai is. Teacher warnakan dia dengan warna merah kot. Susah nampak kalau purple. Okay, purple boleh. Okay, sekarang ni dia bagi pilihan jawapan he atau she atau it. Kalau kita nak bagi penerangan untuk pernyataan negatif, negative statements yang membawa maksud tidak, awak nak pilih is not ke are not? Sebab kalau kita tengok tadi, kita dah pilih jawapan he, dah pilih jawapan they, dah pilih jawapan not. So, mana yang kita dah pakai tu kita potong. He dah, they dah, not pun dah. Tinggallah isn't dengan aren't, iaitu is not dengan are not. Maknanya baki dua pilihan jawapan ni kita kena isi kat bawah ni. Okay, so macam mana nak isi? Kita tengok dia kategori singular ke dia kategori plural. Kita ulang balik Sekarang ni hanya ada dua pilihan jawapan yang tinggal, iaitu pilihan jawapan pertama adalah is not ataupun isn't. Pilihan jawapan yang kedua yang tinggal adalah are not ataupun cara bacaan dia adalah aren't. Itu cara tulisan dia. Kita nak letakkan dua jawapan ni dekat sini ataupun sini. So, macam mana nak pilih? Tips yang saya nak bagi sekarang ni adalah tips kita tengok dia kategori singular atau plural. So, kalau awak tengok di sebelah sini, singular ada he, she dengan it. Yang mana antara dua ni yang ada he, she dengan it? Tu dia, dah jumpa dah. Dah jumpa guys. He, she, it. Maknanya untuk pernyataan positif dia atau affirmative kita pakai is. Kalau negatif yang ada not kita pakai isn't, is not. So letakkan jawapan dia isn't. Kenapa saya pakai isn't? Saya ulang balik. Is ni untuk singular, NT ni singkatan untuk not. Barulah pernyataan dia jadi tidak. Dia tidak suka sukan ataupun dia tak minat sukan. Dia perempuan tidak interested in shopping. Dia tidak suka membeli belah. It
isn't very good. Ia, haiwan ataupun benda tu, tidaklah berapa bagus. Okay, so disebabkan kita dah letakkan pilihan jawapan isn't kat sini, maka jawapan yang terakhir secara automatik akan jadi aren't. Okay, sekarang teacher akan bagi masa untuk awak salin. Yang ni teacher ketepikan dahulu, takut nanti awak tersalin kan. So, tu kita dah belajar dah. Dua kotak ini saja teacher labelkan sebagai kotak merah dan kotak hijau dalam buku English 1. Teacher akan tukar warna yang kedua ni sebagai kotak hijau. Macam mana nak tukar warna dia? Text outline, bukan, shape outline. Shape outline sini hijau. Tu dia. Okey. Awak hanya perlu salin kotak merah dan kotak hijau saja berserta dengan pilihan jawapan yang telah dimasukkan. So sebenarnya dia padanan ayat dia ni, semua padanan adalah betul. Maknanya yang kotak merah, I'm from Oxford pun boleh, I'm 12 pun boleh, I'm into video games pun boleh, sebab dia adalah pernyataan yang positif, affirmative. Tetapi yang bahagian bawah ni, dia adalah negatif. Dia ada tidak. Saya tak suka shopping. Awak tidak suka sukan. Yang ni untuk he, ni untuk she, yang ni untuk we, you dengan they. So ni pilihan-pilihan jawapan dia. Tentang pembinaan ayat ataupun macam mana nak bina ayat dia, awak jangan risau, kita akan sambung kelas hari Khamis nanti. Daripada kotak yang sama, kita akan gunakan ayat untuk buat ayat Captain America. Ke nak buat sekarang? Sebab apa saya takut awak macam terlalu banyak kerja nanti kan? Kalau okey, boleh kita teruskan. Satu ayat je lah, tak banyak, satu ayat je. Okey, ramai yang done kat sini. So kita boleh bina ayat Captain America. Satu positif, satu negatif. Okey, ayat positif dia adalah, kalau ada ruang kalau ada ruang boleh kat sebelah, kalau tak ada ruang muka surat baru. Captain America. Ni yang untuk positif dulu, yang affirmative. Is from Brooklyn, New York. Macam mana saya tahu? Sebab saya dah kaji Captain America ni. Dia adalah watak kegemaran saya. Dia berasal daripada daerah Brooklyn dalam negeri New York dekat US, negara di US. Okey, satu ayat positif, satu negatif. Yang ni yang positif Positif dia is. Positif dia is. Kita letakkan color purple. Okey, ayat negatif dia, kalau dia bukan ataupun tidak, kita nak pakai isn't ke nak pakai aren't? Sebab Captain America ni seorang, dia satu. Nak pakai isn't ke nak pakai aren't? Sebab kan dia is kan. Jadi kalau negatif dia adalah isn't. Captain America isn't, dia bukanlah a bad guy. Dia bukanlah orang jahat ataupun musuh atau enemy. Kenapa teacher kata dia bukan enemy? Sebab dia adalah hero, dia superhero. Takkan superhero orang jahat kan? Okey, untuk memudahkan pemahaman awak, teacher akan masukkan dua buah gambar. Satu yang mewakili yang positif, yang betul, yang benar, yang bagus. Satu yang mewakili yang negatif, yang tidak benar, yang bermaksud tidak ataupun bukan. Awak salin ni dulu. Teacher cari gambar kejap Smiley face. Okey, kepada Hafiz, Ryan Hafiz, sir, buku saya tak muat. Baik, untuk yang tak muat, awak boleh buat di muka surat baru, tapi dua ayat ni mesti ada. Ayat Captain America is from Brooklyn mesti ada.
Ayat Captain America isn't a bad guy pun mesti ada. Muka surat baru boleh, Hafiz, tak ada masalah. Oh, sorry. Ada orang dia tak nampak sebab kamera sehalang. Okey, salihkan kamera kejap. Ataupun sekecilkan saiz kamera. Tak maaf sebab perasan. Gambar smiley dah ada dah. Okay, ni yang untuk yang positif. Satu lagi adalah smiley saying no. Tidak. Tu dia. Save sebagai no. Satu lagi yes. Insert pictures from desktop. Yes dengan no. Okay, teacher ulang balik penerangan teacher kenapa saya letakkan dua gambar ni. Semua yang affirmative ataupun yang positif adalah pernyataan yang benar, yang betul. Semua yang negatif dia ada no ataupun not. Maksudnya dia adalah pernyataan yang tidak benar, dia ada tidak ataupun bukan. Maksud ayat di atas ni tadi adalah Captain America adalah daripada Brooklyn, New York. Ayat kedua ni, Captain America bukanlah seorang yang jahat ataupun musuh, sebab dia adalah hero. Okay, kalau dah siap komen done kat bawah.